Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar carta pi. Okey, ini adalah bentuk carta pi ya. Carta pi itu mesti berbentuk bulatan ya. Carta pi ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data itu. Carta pi sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Ya. Contoh, jadual berikut menunjukkan bilangan kereta model dinamik yang dijual oleh sebuah syarikat menjual kereta. Bina satu carta pi untuk mewakili data tersebut. Okay, sekarang dibagi data ya, warna kereta dan juga bilangan kereta. Okay, macam mana kita nak tukar data ini kepada bentuk carta pi? Okay, langkah-langkah untuk membina carta pi. Langkah pertama, cari sudut sektor bagi setiap kategori. Okay. Untuk setiap kategori warna kereta ini ya, kita perlu cari sudut sektor dia. Okay, macam mana nak buat? Okay, kita bina jadual ini ya. Kita ada warna kereta, bilangan kereta, pecahan bulatan dan juga sudut sektor. Okay. Bilangan kereta, kalau kita jumlahkan, dia adalah sebanyak 36 buah. Jadi, untuk pecahan bulatan, macam mana kita nak tukarkan bilangan kereta ini kepada bentuk pecahan? Okey, mudah saja. Untuk merah, bilangan kereta 9. Jadi, pecahannya adalah 9/36. Untuk kuning, bilangan kereta 12. Jadi, pecahan dia adalah 12/36. Putih, 10/36. Manakala biru, 5/36. Okey. Kemudian bila kita dah dapat pecahan bulatan, kita kena tukar kepada bentuk sudut. Okey, macam mana kita nak kira sudut sektor dia? Okey, caranya adalah pecahan bulatan tadi kita darabkan dengan 360 darjah. Maka kita dapat 90 darjah. Kenapa kita darabkan dengan 360 darjah? Kerana kita dah tahu sudut satu bulatan dia bernilai 360 darjah. Jadi, untuk kereta yang berwarna merah, pecahan bulatannya adalah 9/36. Kita kena tukar kepada bentuk darjah, kita kena darabkanlah dengan 360 darjah. Jadi, untuk warna merah, sudut sektornya bernilai 90 darjah. Okey. Begitu juga untuk warna kuning. Macam mana kita nak tukar pecahan ini kepada bentuk sudut? Caranya adalah pecahan ini kita darabkanlah dengan sudut satu bulatan. Ya, iaitu 12/36 kita darabkan dengan 360 darjah. Dapatlah 120 darjah. Okey. Seterusnya warna putih. 10/36 darab 360 darjah. Dapat 100 darjah. Dan yang terakhir warna biru. 5/36 darab 360 darjah sama dengan 50 darjah. Okey, bila awak dah selesai kira sudut bagi setiap sektor ini, okey, awak kena jumlahkan sudut ini. Okey, berapakah jumlah sudut ini awak rasa? Jumlah sudut dia mesti sama dengan 360 darjah. Sebab setiap sektor ini dia akan membentuk bulatan. Kalaulah awak kira jumlah sudut dia tak sama dengan 360 darjah, bermaksud salahlah pengiraan awak ini. Awak kena kira semula. Ingat ya, jumlah sudut sektor mesti 360 darjah. Sebab dia adalah bulatan. Okey. Langkah kedua, lukiskan sebuah bulatan dan kemudian bahagikan bulatan kepada sektor berdasarkan sudut yang dihitung. Okey. Kita akan bina sebuah bulatan ya. Kemudian kita tandakan titik tengah dia. Seterusnya kita bina satu garis lurus. Sama ada mengufuk boleh, mencancang pun boleh, tak kisah. Okey, kemudian kita nak bina sudut sektor yang pertama dahulu, iaitu bernilai 90 darjah. Jadi awak ambil lah jangka sudut, awak letaklah di sini, binalah 90 darjah. Katakan saya nak bina macam ni. Okey, jadi kita labelkan 90 darjah. Maka sektor ini adalah untuk kereta yang berwarna merah. Jadi kita labelkan dia warna merah.
Okey. Kemudian kita bina pula sudut sektor yang kedua, 120 darjah. Okay, awak nak bina dekat sini boleh, awak nak bina dekat sini pun boleh, tak kisah. Okey. Katakan sudut 120 darjah saya di sini. Okey, labelkan 120 darjah. Kemudian ini adalah sektor bagi mewakili warna kuning. Okey, labelkan. Seterusnya 100 darjah. Okey, saya bina 100 darjah, labelkan dia. Okey, ini adalah sektor mewakili warna putih. Okey. Dan yang terakhir di sini mesti 50 darjah. Nah, kalau awak ukur dia mesti 50 darjah. Kalau tak dapat 50 darjah bermaksud salah lah tu, awak kena buat semula. Okey, ini adalah sudut sektor yang bagi mewakili warna biru. Okey. Baik, inilah catapai kita. Ya. Langkah ketiga, labelkan setiap sektor. Okey, mesti label. Mesti ada sudut dan juga label dia, warna dia merah, kuning, putih dan juga biru. Kemudian langkah keempat, tuliskan tajuk catapai itu. Okey, apakah tajuk catapai itu? Awak boleh dapat daripada soalan ini. Ya. Tajuknya adalah jualan kereta model dinamik. Okey, inilah cara macam mana kita nak bina catapai. Ya. Okey, catapai ini sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara setiap warna kereta dengan jumlah kereta itu. Ya. Catapai sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Jadi ya, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 163. Sekian, terima kasih.